Saya start So ni macam leisure-leisure je, jangan macam pressure sangat tau. So nak intro start pada siapa? So saya second. Volunteer second. So siapa nak start? Wilda. Wilda start dulu. Okay, apa nama? Nama, SPM berapa A, grade fizik, kimia, bio, admat, lepas tu matrix batch berapa, and CGPA matrix. CGPA tu kan? Tak payah Tak payah. Okay, Assalamualaikum, very good for evening. So nama Wildania, panggil Wilda. So SPM dapat 6A, 3B. Untuk grade fizik, kimia, bio and maths. Yang sains semua saya dapat B+, B macam tu. And untuk admat dapat A. Matrix batch berapa, 2018, 2019. And CGPA 3.92. Hidayah. Okay, nama Nur Hidayah. SPM dapat berapa? 9A, 8A plus 1A. So yang 1A tu English, yang lain semua A plus lah. Alhamdulillah dapat tu. Dan grade matrix batch 18-19 yang 2 tahun lepas. Dengan CGPA matrix alhamdulillah full flat. Alhamdulillah. Sakinah pula. Alright, nama Sakinah binti Muhammad Syafi'i. SPM 6A, 6A, 4B, 1C. So saya ambil 11 subjek. Banyak. C tu admat. Okay, grade untuk fizik A. Okay, kimia, fizik dengan bio A, kimia B. Sebenarnya tak ingat. Kena kertas tu. Tak apa. Matrix sama lah, batch 18-19 sama dengan Daya. CGPA matrix alhamdulillah 3.79. Jadi kalau korang semua nak tahu, semua ni daripada matrix, faham. Tapi Sakinah tak mengenali Hidayah dengan Wilda. Tapi Wilda dengan Hidayah satu sekolah, macam tu. Okay. Oh yeah. Kita satu sekolah sebenarnya. Oh, 3-3. Tak apa, Sakinah jangan aku yang kita orang. Baik, Okay, kita mulakan dengan Wilda. Okay, Wilda dulu kan, UPU nombor 1 sampai nombor 4 tu mohon apa? Macam semua interview yang medik ke macam mana? Kita total ada 12 kan dulu kan? Kau tak siap 12 kan? Tapi saya apply 7 je. And yang 1 sampai 4 tu saya apply untuk medik. So first USM, second UiTM, ketiga UKM dan keempat UPM. UiTM tu sebenarnya macam actually UiTM tu kalau ikut pensyarah dekat matric lah, dia cakap better kita macam utamakan UiTM sebab misalnya UiTM ni dia akan utamakan pelajar bumi putra kan. So better UiTM tu letak atas-atas sikit lah kalau ikut pensyarah cakap tu. Lepas tu keempat-empat tu Wilda dapat interview ke? Saya dapat daripada UKM, USM dengan UiTM. Oh. Lepas tu kiranya terus pergilah. Ada tarikh bertembung tak masa tu? Tak ada. Tak ada. Saya punya tarikh 3 hari berturut-turut tau. So tak ingat lah hari apa. Tapi macam contoh macam Jumaat, Sabtu, Ahad. So UKM, USM, UiTM berterusan. Penat tu nak pergi USM yang jauh tu. Okay, macam kita pergi dengan Sakinah dulu walaupun Hidayah cak nombor 2, kita pergi dengan Sakinah dulu. Macam Sakinah nombor 1 sampai 4 tu, Sakinah mohon semua interview medik ke? Ada interview benda lain ke? Macam mana? Medik 1 dengan 2 je. 3 sampai tak silap lah, 3 sampai 12 semua mechanical engineering. Sebenarnya mechanical engineering nak tapi kalau kita nak medik kena letak atas lah kan, tak nak bawah macam tu kan. Lepas tu apa lagi? Medik tu nombor 1 dengan nombor 2 tu minta kat mana? So kiranya nombor 1 saya minta UiTM, nombor 2 Unimas. Actually lagi jauh kita kan? dapat Unimas.
Like topik dia dapat Unimas mana, tapi UiTM dia akan utamakan dia kena tak first choice. Wah, Tapi macam mana Sakinah boleh berani nak minta Unimas tu? Jauh kot. sebab kita nak medik kan. Okay. Yang lain tapi tak juga, waktu tu masih macam medical mechanical engineering. Macam Hidayah pula, nombor 1 sampai 4 tu semua minta medik ke? Actually, waktu Mohon UP tu tak tahu nak jadi apa pun. So, letak first tu medik, UPM. Second letak pharmacy, USM. Third, pergigian, USM. Dengan nombor 4 tu UKM medik. Lepas tu bila keluar result untuk interview tu, semua dapat ke ada yang tak dapat? Dapat semua. Tapi Dapat semua. USM tu dapat Sama hari? Hari sama. USM dengan apa yang sama hari? USM dua-dua. Pharmacy dengan pergigian tu. So like kena pilih satu lah. Lepas tu pergi yang mana? Pharmacy. Pharmacy. Saya pilih pharmacy. Penang. Oh. Satu Penang, satu Kelantan. Memang kena pilih lah. Hari sama. Lepas tu kan okay, ni general lah. Macam siapa-siapa nak start dulu pun boleh. Apa persediaan interview korang secara generalnya? Siapa nak mulakan dulu? Macam apa yang korang prepare? Tak tahulah. Biar saya boleh. Okay. Sebab saya punya jawapan senang je. Saya tak ingat saya prepare apa. Dan apa yang saya prepare senang cerita tak masuk. Semua yang saya prepare semua tak masuk. Oh, soalan ke maksudnya daripada segi soalan yang Sakinah prepare tu? Kita tengok komen soalan-soalan yang ada di internet kan. Tapi tak ada satu yang masuk pun. Tak ada. Macam Hidayah pula? Saya just practice dengan kawan lah. Lepas tu kawan tu macam ada bukan ke banyak dengan Desmond yang print-print tu selatan rumah? Banyak gila prepare. Kawan lah. So dia Kawan macam lah. dia pun dia pun dapatkan ni kan, soalan dari senior. So macam okey lah, ada yang kena, ada yang tak kena. So banyak tak kena sebenarnya. So okey lah. Yang ada Satu lagi sebab korang first batch tau UiTM yang interview. Sekarang tak ada senior nak tanya. Oh, patut. Sekejap, UiTM Korang first batch. selama ni kalau diorang medik tak payah interview lah maksudnya? Tak payah interview, dia akan ambil, dia akan tengok result. Selalunya yang 4 flat atau 9. Lepas tu dia akan ambil yang tak tahu yang lain-lain macam ni, tapi dia akan ikut sistem lah. Dia tak akan ada interview UiTM sebelum ni. Korang first batch yang interview. Faham? Jap, Hidayah dulu yang awak tanya Desmond tu, maksudnya Desmond ada pergi dulu interview kan? Lepas tu awak tanya dia soalan apa dia dapat interview tu kan? Ada juga dia dapat universiti lain kan. So kita boleh tanya. Sebenarnya kita orang dapat banyak universiti sama. So macam time tu okey lah. Tapi ada kena tak? Kawan. Ada kena tak soalan yang interview tu? Dia sebenarnya bagi soalan UM. Tapi soalan UM tu tak kena dekat UPM. Saya dapat 2 medik kan. So UKM dengan UPM tak tanya soalan sama. So dia orang tanya soalan lagi. So okey lah, ada yang kena, ada yang tak kena. Macam Wilda pula? Sama juga. Baca blog daripada seniors. Macam blog yang dekat internet tu kan. Baca je macam mana MMI tu secara general. Lepas tu ambil lah mana-mana question yang bagi tu kan. So list down lah. Tapi masa interview tu sama lah, macam ada yang dapat, ada tak ada. Tapi okey lah, at least kita boleh practice, boleh tahulah generally macam mana MMI tu kan. So okey lah. Nakkan soalan tu ada je yang keluar masa interview tu. So better kalau diorang macam kalau junior saya semua nak baca pun okey je. Lepas tu kan ini spontan tak ada dalam list saya bagi korang. Saya nak tanya masa tempoh korang dapat kan tarikh macam interview kena pergi bila-bila, berapa masa korang sempat prepare? Macam seminggu ke 3 hari je ke sempat prepare? Daripada tarikh dapat tahu korang interview tu, macam lama tak? Ke sekejap je macam ke 3 minggu ke seminggu je ke? Sekejap lah, memang rushing lah nak prepare tu. Saya pun ni ada sampai 3 hari. 3 hari sebelum dia wake up. Kejap je. Macam seminggu 2 minggu macam tu je kan. Macam tu lah. Sekejap je. Kalau USM dia awal sikit.
So kita mulakan dengan Hidayah pula. Untuk Hidayah, apa soalan interview yang ditanya? Tak payah bagi jawapan awak masa awak interview, just share apa soalan yang ditanya ke awak untuk universiti-universiti awak pergi tu. Soalan dia, saya pergi 2 universiti untuk medik. So yang dekat UKM dengan UPM, so saya just campur lah dua-dua soalan. Generally banyak ditanya pasal apa tu, macam baca pasal HIV. Contoh lah, contoh soalan macam ada kawan diagnose dengan HIV, so what would you do, macam apa tindakan awak, semua tu lah. And satu lagi pattern soalan yang mungkin tanya tu macam dia bagi patient ke awak, dia macam ada depression ke apa, and then dia suruh bagi nasihat ke orang tu. So benda tu tak adalah deep sangat sebenarnya, tapi dia based on skill dengan apa yang awak tahu tu, buat je. Dia bagi 6 minit, so 6 minit okey lah sebenarnya, 2 je. Lepas tu interview tu ramai-ramai, macam satu bilik tu ada ramai orang ke one by one? Yang saya pergi tu one by one, UPM dengan UKM. Okay. Yang untuk medik lah. Macam Sakinah pula? Kalau saya dapat UiTM je. Lima saya tak dapat pun interview dia. Untuk UiTM, kita orang macam one by one juga guna station bilik. Macam bila masuk bilik ini, orang lain tak dengar lah yang kita jawab kan. So antara soalan dia, interview dia sekejap gila. Macam dia ada 5 je station. Station plus tu cuma kertas je, macam tanda yes no yes no. Yang lagi 4 tu ada dia tanya pasal dengue. Maksudnya dia memang akan tanya pasal penyakit-penyakit yang macam common lah, macam HIV kan, dengue. Lepas tu dia ada tanya juga, dia bagi situasi kalau pasangan awak tak nak ambil vaksin, apa buat? Lepas tu dia tanya pasal ada orang ajak awak untuk join pelaburan. Macam mana awak nak convince kat dia yang awak tak nak? Pelaburan? Dia cakap pelaburan macam pelaburan haram lah. Yang pusing duit tu. Tapi apa kena mengena medik dengan pelaburan? Dia sebenarnya kalau yang UiTM ni, diorang nak try nak ambil batch orang student yang lebih kepada student yang pandai menyatakan pendapat lah. Dia ilmu tu tak penting sangat. Macam tu lah. Bukan tak penting, sebab ilmu tu boleh bagi kan. Macam tu. Satu lagi saya tak ingat lah apa soalan dia. Tapi satu lagi dia kata macam ni, ada awak dalam satu organisasi, SU awak tengah bentangkan laporan, dan awak dapati ada kesalahan dalam laporan tu. Sebagai ketua organisasi tu, apa awak buat untuk nak atasi masalah tu lah kan. Tapi ada limit masa 4 minit je. Untuk setiap soalan ke untuk 3 soalan tu 4 minit? Setiap station tu dia akan bagi 1 minit untuk nak ready jawapan kita. Lepas tu bagi jawapan kita dekat orang tu. Lepas tu dah habis 4 minit tu, kalau dah habis tak habis cakap pun kena stop lah. Dia macam okay thank you, macam tu lah. Wilda pula? Okay, first sebab saya rasa kita tak discuss lagi pasal MMI in general kan. So untuk medik, semua akan interview dia akan buat secara MMI, which is multiple mini interview. So multiple mini interviews ni dia ada 9 station, 5 aktif dengan 4 pasif. Maksudnya macam contohlah, first station aktif kan, so kena masuk bilik and interview. Second station tu baru boleh rest, dan repeat lah balik. 3 tu baru cakap, 4 rest, macam tu lah. So tapi dekat setiap yang UKM, USM, UiTM, dia lain sikit tau. Dia macam tak sama sangat. Contoh macam kalau UKM sama lah kot, memang 5 aktif 4 pasif, memang sama je lah. Untuk USM kan supposedly ada 5 aktif kan. Apa aktif pasif tu? Aktif tu maksudnya kalau aktif kita kena bercakap, kalau pasif kita rehat, macam tu. Okay. Dia alternate. So kalau USM dia ada 5 aktif, tapi 3 station je yang macam normal question yang macam diorang terang tadi lah, macam apa pendapat awak, how would you react, semua kan. So lagi 2 station tu, satu tu kita kena berlakon. Berlakon lah? Berlakon. Dia macam akan ada seorang doktor sebagai assessor, dan akan ada seorang lagi student sebagai pelakon lah. Kononnya selalunya senior kita lah. So dia akan bagi satu macam ni you apa yang kena berlakon ni? Apa? You apa yang kena berlakon ni? USM.
At USM, interview paling penat lah bagi saya. Dia banyak macam. So kita kena berlakon kan. Macam hari tu saya dapat the actor tu my neighbour. So saya kena macam terangkan dekat dia tahu macam mana procedure something ni. Tapi taklah macam details, just ikut apa yang dia bagi description je lah. And then yang station kelima tu, dia tanya macam introduce yourself, kenapa pilih medik, kenapa pilih USM, apa achievement masa sekolah dulu. Soalan macam general macam tu je lah. Dia akan tengok sijil, tu USM. And then sepatutnya kan ada 4 passive, which is kita kena boleh rehat lah kan untuk 4 station tu kan. Tapi dekat USM 2 je boleh rehat. Yang lagi 2 tu kena duduk, kena tulis essay. Yosh. 5 minit. Short essay 5 minit. So, Essay dia tajuk dia pasal apa? Saya dapat sebab 2 kan. Satu kena buat dalam bahasa Melayu, satu lagi dalam bahasa Inggeris tau. So tak ingatlah which one. Tapi satu pasal flyer, dia akan bagi macam flyers ataupun poster. Kalau tak silap pasal suicide masuk ke depression macam tu lah. Dan yang second tu dia bagi macam petikan akhbar. So kena tulis lah pendapat kita based on akhbar tu. Macam tu lah kiranya generally. Kalau USM, macam kalau UiTM, UiTM ada 5 aktif dengan 3 je rest. And untuk macam yang Sakinah terang tadi, 4 tu yang macam biasalah opinion semua tu kan. Satu tu kena jawab questionnaire, mostly pasal leadership, nak tengok skill leadership kita macam mana. Kalau question dia, saya ada list questions tau. Nak betul semua ke nak betul generally je? Boleh je kalau nak share sebab, tapi tak payahlah share jawapan. Just share soalannya. Okay, untuk UKM ada 5 kan. So first, kawan kita dapat HIV and dia beritahu kita macam Hidayah terang tadi. So macam mana kita nak react, macam mana kita nak sympathize dekat kawan kita tu. Dan second, so imagine kiranya kita ni student macam medik 4th year, and dia dapat tahu ada cancer thyroid, and then parents suruh berhenti belajar and buat surgery. So macam as a medic 4th year medic student, how would you react and apa yang kita akan buat? Nak stop ke, nak sambung ke, macam mana? Jawapan awak apa? Stop ke sambung? Mana boleh tahu. Okay, tak payah. Okay. Based on masing-masing. There's no wrong or right. Semua dapat masing-masing. Yang ketiga, ada seorang pekerja kat hospital ni, dia kan layan dengan teruk tau, dengan pesakit. So kita sebagai orang yang nampak tu, apa langkah kita nak elak dan macam mana kita nak handle that situation. So yang keempat, imagine kita ada kat dalam satu surgery room tau, surgical room, surgical theatre kan. And then kawan kita ni ambil gambar pesakit yang tengah dalam prosedur tu. Memang tak boleh lah kan? So as a friend, dia tak boleh ambil gambar kecuali kalau dapat consent pesakit kan. So as a friend yang tahu pasal consent tu, how would you react lah? Nak buat apa? Nak suruh kawan stop ke? Ikutlah. Tapi actually yang ni macam tricky sikit. Yang ni soalan ni kena fikir secara general lah. Jangan fikir macam patient tu tengah pengsan. Just fikir macam sebab itu saya macam stuck kat soalan ni lah sikit. Masa tu macam kena fikir out of box sikit. So yang ke last kali, so atuk kita guna ubat tradisional untuk sakit joint pain. So how would you macam nasihatkan ataupun macam nak react, apa ni, nak stopkan dia ke apa ke, macam tu lah. Untuk USM tak ingat lah. Tak ingat dia apa. Tak apa, okey lah tu, banyak juga tu. Tapi UiTM, first question dia, your aunt ataupun uncle is diagnosed dengan diabetes, tapi dia tak nak ambil ubat. So kita kena berlakon. UiTM pun juga kena berlakon dengan assessor tu. So imagine the assessor tu as kita punya auntie atau uncle, nak kena convince lah dia untuk ambil ubat. And kalau UiTM, kalau tak salah saya kena apa ni, dia kena pilih kan, English only ataupun BM only macam tu kan. Dia ada satu je station yang memang English, yang lain tu macam boleh pilih English only kan. Saya second station saya dapat kita macam mana, kini saya ni macam leader lah untuk satu program ni kan. So yang involve junior dengan senior, tapi masa nak bagi kumpulan tu, junior senior dia tak nak berpisah kumpulan dia, tak nak berpisah kawan dia. So macam nak handle problem ni. Yang ketiga ni soalan susah tau.
So there are various healthcare delivery system dekat Malaysia. So describe some of the healthcare delivery system yang kita tahu. Ini bahasa Inggeris je kalau like masa saya hari tu lah. Dan soalan keempat, ada seorang wanita ni, dia diagnosed with breast cancer and dia minta lah doktor dia bagi ubat untuk end her life. Soalan ni macam famous juga kan pasal soalan yang saya cakap tu, yang Asrul pernah dapat juga. Yang tanya saya soalan tu macam banyak juga lah. Dia punya term tu euthanasia. Yang masuk ke ubat bagi kawan saya dapat soalan yang tu juga. Kawan saya dapat juga tapi dia Unimas. So kita kena ni lah express your opinion lah about this, sebab euthanasia tu. Soalan ni famous juga lah sebenarnya. Dan tu lah terima pasal question tu je. Okay, habis dah? Sekejap, satu lagi. Okay, tak apa. Satu lagi beza dia USM dengan U lain. U lain ada MMI je kan. Tapi dekat USM ni dia ada MMI dengan group discussion. Ada. So like dia ada extra sikit. So after MMI tu kan, tak ada balik lagi, kena masuk pula group discussion. Susah lah USM ni. Korang kena discuss. Dia kena discuss pasal macam saya punya group saya dapat teenage depression. So kena discuss lah, kena share, macam buat essay kan, korang bagilah pendapat apa-apa pun, dan kena bentang dekat seorang doktor ni kalau group discussion tu. Tapi kan korang bertiga mostly tadi korang kata ada BM and BI tadi. Mostly boleh pilih, tapi ada station tu dia memang tentukan BM or BI, kena ikut lah tu. Faham. Tak banyak pun sebenarnya. Macam UiTM saya dapat 2 tau, yang English je. Tapi USM tu saya rasa memang penat lah dengan essay lagi guys. Penat. Itulah. Penat, paling penat. USM paling penat. Tapi best lah, okay lah. Okay, and then sekarang ni korang dapat pilihan keberapa, macam korang dapat pilihan keberapa, and sekarang ni korang belajar dekat mana and SEM berapa dah degree ni? Kita mulakan dengan Hidayah. So dapat pilihan yang first lah UPM, and sekarang dah habis SEM 4, nak pergi kerja. So SEM 5 nanti dalam bulan 11 macam tu lah. Bulan 11 sebab awak baru habis exam ya? Baru habis exam. Tanya macam tu. Okay, Sakinah sekarang dapat choice pertama saya tahu ni. Okay, bagilah tahu. Sakinah dapat pilihan keberapa and sekarang belajar dekat mana? SEM berapa dah degree? Saya dapat pilihan pertama, alhamdulillah, dekat UiTM. Belajar sekarang tak habis lagi SEM 4, walaupun ramai kawan-kawan saya yang metik U lain dah habis dah SEM 4 diorang. InsyaAllah bulan 11 ni ada professional exam. Baru soalan ada dalam ni. Beratnya. Okay, dah baik, kita proceed sekejap lagi. Hidayah pula, Wilda pula. Alhamdulillah dapat pilihan pertama tu USM, and sekarang ni insyaAllah awal bulan 10 ni dah start tahun 3 SEM 5. Tak lama dah. Dia macam sekejap je kan ODL ni. Okay, kita go session yang seterusnya pula. Okay, ni saya macam random lah. Kalau kau nak jawab boleh, kalau tak nak pun tak apa. Okay, medik belajar ikut blok ke chapter? Tak saya start? Boleh je. So yang UPM ni tak tahu sangat blok ke apa, tapi kita ikut sistem. Means first year memang pergi ikut ni lah, anatomy, physio semua tu, benda basic. But after that kita belajar ikut sistem, cardiovascular system, means semua pasal jantung. And second kita orang belajar pasal respiratory system, semua pasal pernafasan, semua tu. And third belajar pasal urinary system, ikut sistem. And itulah. Tapi yang first tu basic tu kena fokus betul-betul baru boleh grab yang semua sistem tu. Bahkan dalam sistem tu dia ada 4 jenis. So first start dengan anatomy, dan go to physio,
Pato and Pharmaco. So you start anatomy tu macam semua yang bahagian-bahagian manusia kan. So benda tu kena hafal semua. Contoh macam mata tu part apa ada dalam tu. So benda tu basically hafal lah, semua orang boleh hafal. So hafal je. Dan second tu physio, apa yang normal dengan badan. Kalau dia orang function dengan normal tu macam mana. Betul. And third tu Pato tu macam kalau benda normal dah jadi salah, macam benda normal tu tak berfungsi dengan normal, dia jadi apa. And then last tu Pharmaco tu ubat. So kalau dah ada penyakit macam mana ubati, itulah. So itulah basically sistem macam mana kita belajar. Okay, siapa nak next? Kalau tak nak jawab pun tak apa. Betul. Nak tahu yang USM punya? Bila tak boleh reject lah kalau jawab. Dah go. Dia sama juga macam Ida kan. Dia ikut blok juga kan. Sama lah kan sistem. Sistem tu blok ke? So dia tak ada macam chapter. Dia ikut blok, which is sistem. Macam kalau first year itu ada pasal dia tak start dengan sistem. Kalau year itu dia start dengan macam pasal cell and tissue, molecular biology. Macam ada pasal first aid ataupun medical ethics. First aid tu macam CPR, masa tu belajar lah CPR semua tu kan. Medical ethics tu macam ni lah, how to be a good doctor lah basically. Dan ada juga pasal microbiology, introduction to immunology, microbiology, pathology. And then kalau ikut sistem, ya macam kita tahu lah kan, respiratory system, ada cardiovascular, gastrointestinal, apa ni, genitourinary, semua tu lah, nervous system, endocrine. Dia ada based on semester lah, macam semester 2 5 je sistem. Then next semester ada lagi 5 sistem. Dia ada bagi-bagi ikut sem tu. Taklah korang belajar serentak. And then each semester basically sama je lah kan. Each block ni sama je sebenarnya. Anatomy, macam dia cakap physiology, pathology, microbiology, certain tu kan. Sama je kot basically. Sakinah tak nak jawab? Boleh. Saya punya ikut sistem juga. Cuma awal-awal tu kita orang belajar semua juga. Cuma nama dia kita orang panggil modul. Kiranya macam awal-awal tu general module. General module ni paling banyak. Lepas tu dah masuk musculoskeletal module. Lepas tu masuk cardiovascular untuk jantung module. Kita panggil module lah. Dia punya belakang tu nama dia module. Cuma untuk subjek ada certain module yang kita orang belajar public health. Belajar pasal apa yang currently kat Malaysia ni, penyakit lah yang lebih common. Lepas tu ada lagi satu subjek ni yang kita orang akan ada dalam slip exam kita orang, tapi dia tak menentukan sama ada you fail ataupun gagal. Subjek dia adalah Personal and Professional Development, PPD. Yang tu kita orang belajar medical ethics. Lepas tu kita orang kena buat video, kena buat essay. Lepas tu kita orang belajar pasal plagiat apa semua tu lah. Lepas tu Okay, faham. Walaupun macam saya tak adalah into sangat kan, tapi okay, faham lah beza dia. Okay, nak tanya sebab saya dia dengar kan macam hari tu saya borak lah dengan Hidayah dengan Vida, ada perbezaan antara korang ni. So ada universiti yang dia ada state pointer, ada yang tak state, dia sama ada pass or fail. So macam kalau korang punya universiti, korang punya universiti tu ada state ke CGPA korang tu, or just pass or fail, macam tu je? Siapa nak mulakan tu? Yang ada pointers? Tak tahu. UPM tak? Bukan Hidayah ada ke? UPM tak. UPM pass fail je. Vida yang ada pointer. Oh, ya ke? Oh, saya macam siapa yang lupa je hari tu. Okay. Kiranya Vida cakap lah Vida. Ya macam Dayang Sakinah pun sama kan? Apa ni, pass or fail je. Sakinah? Kalau UiTM, kita orang ada grade. Oh, ada CGPA lah. Dia macam A star sampai
Ya. Grade kita orang ada tapi kurang lambat sikit. Macam A sampai E tu kan. A plus tak ada. A minus, B plus tu lah. Wilda Kita pula? orang kalau keluar, Okay, kita boleh sambung. kita orang kalau keluar memang dia keluar matrix number dengan result, macam dia ada list dalam PDF sekarang ODL kan, so semua akan dapat kat email. So dia akan ada satu PDF ni, ada list semua matrix number, lepas tu ada sebelah tu grade. So kalau korang tahu matrix number kawan korang boleh check kan. Tapi macam tak beretika benda tu kan. Yeah. Ish, tak suka. Lepas tu kita orang punya A paling tinggi A star. Kita tahu dia A plus lah. A star. Dia macam bintang kat tepi tu kan. Wilda? Ni lain sikit. Ceritakan sikit. Kira sama lah gini. Apa ni? Bukan. Ada keluar. Ada dia juga. Keluar grade. Dia macam. Dia akan keluar GPA tu. Kalau kira A sampai B, dia ada B plus dengan B. So A sampai B kira pass lah. Kalau C plus dan ke bawah kira fail. Sekejap. Semua medik sama C plus ke bawah fail Semua medik macam tu ke? Kita orang punya 50 ke bawah fail. Tak sure. C plus lah kan. Tak sure dia punya grade dia. Kalau kita orang tak tahu markah berapa, tapi C tu masih lulus. D baru fail. Sekejap. Lepas tu siapa kat sini universiti yang ada pro exam tu? Saya. Wilda tak ada. Wilda cuba cerita sikit. Awak kata dulu ada Orang cuba cerita. Tak apa. Sebelum ni ada je Pro 1, Pro 2. Tapi start daripada batch kita orang. Kita orang batch first yang tak ada Pro. Tapi tak sure lah nak future macam mana kan. Sebenarnya sekarang ni maybe sebabkan pandemik ni kan, dia jadi susah sikit dapat Pro. Tak sure macam mana atau memang sebabkan dia tukar syllabus ke. Tapi memang start pada kita orang tak ada. Not sure lah, tak tahu untuk future batch macam mana. Tapi sekarang ni rasa tak ada lagi. Dia ada Pro 2 je masa clinical year nanti. So semua pro ni sama je kan? Boleh tak seorang tolong explain apa pro exam tu? Seorang je. Siapa nak? Sakina nak? Daya. Daya baru depan kan? Daya lah. Kali. Okay, pro exam ni actually dia at the end of preclinical. Macam preclinical tu sebelum pergi hospital lah. So dah end of the preclinical tu ada satu exam. Dalam exam tu ada semua syllabus dari year 1 sampai year 2. And untuk kita orang dia bagi study week dalam sebulan. So sebulan tu habiskan syllabus year 1, habiskan syllabus year 2 and go straight for the exam lah. And dalam exam tu macam biasa ada OSPI, OSCE and written exam, theory. And kita orang punya dapat 50 and above pass. Macam tu je lah, simple. Seram lah. Nak belajar balik macam daripada sem-sem sebelum ni. Korang memang macam ni lah, terbaik. Sekejap, saya nak tanya tau. Ni tak ada dalam list. Tapi saya ada tengok dalam TikTokers ni, nama dia Izzah. So macam dia cakap-cakap dekat kamera macam depan laptop tu kan. Itu orang panggil apa? PBL? OSCE Maski tu apa? PBL. PBL tu macam mana? Actually Kalau case study kan? PBL dia problem based learning. Kiranya kalau yang UiTM punya rasanya generally sama je. Tapi kalau saya cerita yang UiTM punya, dia akan bagi case. Tapi case tu dia takkan bagi cerita dia. Kalau UiTM dia takkan bagi macam complete satu cerita tu. Dia akan bagi ikut 3 1, 3 2, 3 3. Ada yang sampai 3 je, ada yang 4. So dia akan cerita patient tu datang dengan apa. Lepas tu kita buat investigation apa, kita kena bincang lah apa yang starting dia tu ni lah. Apa problem dia datang lah. Starting tu problem yang dia datang paling simple dia. Contoh sakit kepala macam tu. Tak ada clue langsung. And benda tu by groups or individu? Group. Dia memang grouping. Kalau kita orang tetap lah satu sem, setiap sem dia akan tukar-tukar.
Macam Hidayah pun by group tu boleh tukar-tukar ke? Ke stick je? Ikut doktor sebenarnya. So ada modul, kita kan banyak modul macam UiTM juga. So ikut modul lah. Kadang ada yang tukar, kadang groupmate sama je. So groupmate sama pun ni lah. Prosedur dia sama. Yang UiTM pembetulan, yang tukar-tukar setiap SEM tu doktor. Tapi grup kita orang setiap tahun tukar. Maksudnya year 1 satu grup je sepanjang year 1. Itu satu grup yang lain lah sepanjang itu. Tapi kalau doktor bertukar setiap SEM sebab dia nak dapat exposure. Ada doktor yang bukan doktor tau. Maksudnya macam tu? Dia orang doktor PhD. Dia bukan doktor yang belajar medik. Contohnya yang macam ajar fisiologi ke biochemistry ke. So diorang dapatkan exposure dengan doktor klinikal jugalah. Macam tu. Lepas tu kan nak tanya, korang ni ada berapa minggu kuliah? Sebab macam kalau kos biasa 14 minggu je. Macam kalau korang medik ni banyak macam nak pecah kepala je Korang berapa minggu sebenarnya korang belajar? Okay, Hidayah start. Ikut universiti juga. Ikut kalau universiti. macam UiTM selalunya 21 minggu setiap SEM. Setiap SEM 21 minggu. 21. Tapi sebab kita orang ODL banyak extend tau. Ada yang hari tu sampai berapa minggu 30. Yang tu memang sakit lah. Macam Hidayah? Berapa minggu orang belajar? Ke Hidayah tak ingat? Memang tak sure sangat. Tak sure lah sebab Kan ada academic calendar tu. Dia tak tulis ke untuk budak medik berapa minggu belajar? Ada, tapi kita macam ada macam minggu 14, minggu 14 ada macam tu. Kita macam korang macam? ada, tapi kita macam jadi tak kisah sangat sebab cuti pun lain. So kita macam lantak tak kisah sangat. betul. Tapi okay, pasal nak tanya macam korang kan, cuti korang kan lain kan kita orang kan. Macam uni dengan uni lain. Tapi even kalau dalam uni yang sama, budak medik dengan kos-kos yang lain, dia punya cuti berlainan kan. Jadi macam untuk uni korang masing-masing, boleh tak bagi tahu berapa hari je korang cuti? Atau macam kes Vida hari tu kan, tadi Vida cerita okay, ada gap sekejap terus masuk SEM baru ke, macam ke 2 minggu cuti ke? Macam kita orang kan kalau pertahunan lama sikit. Kalau cuti macam SEM 1 ke SEM 2 tu tak adalah macam sebulan lebih kot. Kalau year macam 1 year nak pergi ke year 2 nanti, so jadi macam lama lah, macam 3 bulan. Ada kes macam UM yang macam saya UiTM 2 bulan je kita orang cuti. So macam kalau budak medik, korang cuti tu macam mana? Kita start dengan Sakinah dulu. Saya tak tahu standardize ni macam mana kalau UiTM. Sebab saya sekejap je sempat masa year 1 tu yang macam betul-betul yang standardize. Sebab tu kita dah masuk ODL dah macam berceramuk kan. Tapi saya boleh katakan sepanjang saya masuk medik ni, paling lama saya cuti 2 minggu. Kalau ada 3 minggu pun tambah dengan seminggu cuti raya. SEM 1 lepas habis exam tu dapat cuti berapa lama? Seminggu je selalunya. Seminggu? Lepas tu terus masuk SEM baru? Allah. Lepas dah habis year 1 tu nak masuk year baru? Yang tu saya tak ingat. Tapi itu lama sikit lah. Cuma untuk kita orang nak masuk year 3 ni, sebab kita orang dah extend lama kan. Yang betul-betul habis elective project kita orang, dia lepas pro tu ada elective project semua. Yang betul-betul cuti yang tak ada apa-apa langsung dalam jadual, seminggu juga. Sebab kita orang dah extend panjang kan. So macam tu lah. Macam Wilda? Kan nak Wilda last. Tak apa, Wilda simpan dulu. Hidayah lah, Hidayah. UPM tak adalah short sangat Dia kalau cuti in between SEM ada ke tengah-tengah SEM tu, pertengahan SEM. Kalau pertengahan SEM baru kita orang seminggu. Kalau cuti di akhir SEM tu sebulan, memang tetap. Maksudnya lepas SEM 1 habis sebulan cuti. Lepas tu SEM 2 UPM bagus lah. UPM bagus lah. Cuti sulan lah. UPM sebab sebulan tu dia akan reserve untuk budak receipt. Siapa yang fail dekat final tu kena receipt kan. So dia bagilah masa dalam sebulan tu. Saya tak ada balik kata-kata saya. Saya tak ingat. Tak ingat apa? Saya rasa macam lama sikit kot. Tapi saya tak ingat. Saya macam enjoy sangat pun. Okay, tak apa Sakinah. Okay, ni cerita Wilda. Okay, mari dengar. Wilda punya ni macam interesting sangat ni cuti dan menakutkan. First SEM nak ke second SEM,
cuti kita orang weekend. Weekend tu cuti. Are you serious? Maksudnya habis exam tu, lepas tu 2 hari cuti, terus start sem 2. Saya dengar cerita ni Hidayah. Ya Allah, saya macam otak orang boleh lagi ke nak masuk sem 2. Baru saya sampai exam. Tak bersyukur lagi tau. Dengarlah universiti lain. Sem 2 nak sem 3 tu lama sikit lah. Rasanya sebulan ke 2 bulan. Sebab year kan, happy yang masuk year baru. Dan hari tu sem 3 ke sem 4 hari tu pun 2 hari 3 hari macam tu je lah cuti. Kiranya korang cuti lama dekat year lah, bila dah habis macam complete satu. Hujung tu baru dapat 2 bulan macam tu. Tapi kalau antara sem tu memang 2-3 hari je lah. Perik lah. Yang 2-3 hari tu yang perik tu macam baru je nak enjoy habis exam. Macam okay. Esok tu macam weekend masuk sem baru. Perik lah. Okay. Antara subjek yang korang belajar, tak payahlah soalan ni. Macam sebab dah state macam pasal tadi kan dah masuk blok-blok ni, dia korang cerita tak apalah. Okay. Pernah handle mayat tak? Pernah. Handle tu maksudnya apa? Macam korang macam pegang mayat tu, lepas tu tengok macam tu. Siapa nak start dulu? Macam Vida tak pernah kan? Vida tak pernah? Vida pernah? Tak, Sakinah? Okay. Sakinah pernah? Saya dia bukan mayat yang lengkap sebadan tu. Dia dah potong-potong ikut kita orang punya modul. Contohnya kita macam jantung kan. So kita akan dapat bahagian mediastinum, bahagian badan je, dengan jantung, apa lagi, dengan pulmonary tu tidak ada orientation dia. Kalau belajar pasal otak, kita akan dapat tangan je. Tapi dia cadaver lah. Dia memang cadaver, dia memang mayat betul. Cuma dah dipotong ikut bahagian-bahagian sepatutnya kita orang belajar je. Macam Hidayah? Kita orang masuk anatomy dissection hall ni 1 sem je, yang waktu sem 1 tu. So time tu belajar musculoskeletal, semua pasal masa kan. So nasib naik masuk dissection hall, so bolehlah tengok masa satu-satu. So time tu lah, saya time tu je belajar masa. And time tu nampak mayat full. Sebab kat sana ada dalam berapa belas mayat, dia memang simpan lah cadaver tu. So mayat full ada dalam berbelas. Lepas tu organ pun ada juga. Macam kalau Sakinah cakap ada otak je kan, kalau CNS. So otak pun ada juga kita pegang. Dia macam terpatah sikit macam tu. Itulah experience dia. Lepas tu kalau okay, tak apa, sambung. Kalau USM kan, kenapa korang tak tengok cadaver? Korang belajar macam mana korang belajar? Kita orang tak adalah macam dia macam ada model macam mainan tu kan. Dia macam tu je lah. Kita tengok benda tu je lah. Kalau nak kata benda dia macam contohlah kan, nak tunjuk sakit macam kanser ovari kan. So dia adalah simpan yang macam dia dah awet dah ke? Kanser tu dia akan letak dalam satu box. Macam dia akan pun ramai kita orang yang awet lah. Tapi tak boleh pegang lah kiranya. Dia bukan awet, dia macam awet tapi dalam like ada liquid lah dalam tu. So ada satu kotak macam kaca, ada liquid dalam tu, adalah macam kanser ovari contohnya. Boleh pegang tak? Kan? Boleh tengok lah. Tengok je lah. Tengok je lah. Faham. Lepas tu okay, tak apa. Selalunya kalau macam yang penyakit-penyakit, dia memang tak boleh pegang. Dia memang dia dah letak dalam bekas. Macam yang macam kita ambil benda yang kita panggil wet specimen of pathology, subjek pathology kan, subjek penyakit. Memang kita tak pegang lah. Kalau yang pegang ni, kalau macam kita orang setiap modul year 1 sampai year 2 memang sepatutnya masuk anatomy dissection hall lah. Cuma kita orang kat rumah kan sekarang, tapi saya kat college. So tadi pagi baru saya masuk. Saya tengok usus dengan liver semua. Lepas tu korang ada bawa apa-apa tak? Macam cerita sikit pengalaman. Bawa formalin tu kan? Tapi ada certain orang dia okey tau. Saya macam dulu tak okey, sekarang macam rindu bau dia. Rindu? Macam mana? Mula-mula tak boleh. Memang mula-mula tak boleh. Lama-lama tu okey lah. Dia berterima lah.
Ada tak macam korang pernah masuk bilik bedah, macam tengah operation theater tu korang masuk tengok? Ada tak? Clinical kan? Belum. Belum. Mostly clinical lah, clinical je. Yang Wilda hari tu yang Yaris kata nak dapat kan? Macam ada doktor awak pernah cerita Yaris yang nak dapat. Macam mana? Bila Enggak, cakap yang kita orang just, tapi clash tak? Clash kita orang pernah kita orang pernah macam hospital visit kan, ikut PBL masing-masing kan. So hospital visit ada certain PBL ataupun ada certain group tu yang diorang sempat lah masuk macam operation theater, macam masa bersalin. Diorang pernah lah masuk dan tengok how the process went. Minta consent daripada kepada sakit lah. Tapi adalah certain group yang pernah. Tapi macam group saya kita tak adalah macam that opportunity untuk masuk operation theater lagi. Mungkin clinical je lah dah boleh start tengok. Kan sekarang tak lah. Tak apa, dah nak masuk dah clinical year. Tunggu surgical posting. Clinical year sem berapa start? Third year. Third year. Oh dah ni nak masuk ni. Oh patut dah korang kena balik. Patut dah korang kena balik. Itulah. Lepas tu apa benda dia cakap ni? Okay, ni seorang je lah jawab. Korang ada berapa sem? Medik? Tak ada orang nak jawab padahal dia sama je. 10. 10. Okay. Semua sama kan? 10 sem. Lepas tu berapa yuran pengajian setiap sem? Ataupun keseluruhan lah kalau korang nak cakap untuk uni masing-masing. Vida start dulu. Saya tak sure. Saya serius tak sure berapa keseluruhan. Kalau by sem? Buat masa sekarang ni first sem hari tu dah 2000 lebih. Tapi macam taklah lebih tu macam banyak sangat. Mungkin 2,100 macam tu lah. Tapi sem 2, 3, 4 tu dalam 1,006, 1,009, 1,007 macam tu. Itu sekali dengan college ke? Apa? Itu sekali dengan college ke? Ke yuran? Itu sekali dengan college je. Kita orang ni macam uni kita orang kecil je, tak adalah bas ke apa kan. Dan tak adalah macam makanan. So just bayar untuk pelajaran tu. And then untuk college, untuk desa. Okay, tak apalah, kita proceed dengan Hidayah. Tadi saya ada soalan, wajib ke duduk college? Oh tu. Vida wajib. Dah sambung dulu. Kalau ikut batch saya, kebanyakannya kita orang memang duduk college lah, memang duduk kat desa lah. Ada penempatan lah. Kan ada international students. So international student yang ada kat luar, dia orang ada duduk dekat satu macam apa kita panggil lah, dia cakap apa-apa lah kat luar U. Tapi mostly akan duduk dalam. Hidayah? Start dengan yuran ke hostel? Yuran, berdua pun boleh ikut Hidayah lah. Yuran UPM dalam setahun tu 4,000 lebih lah. Tapi Sekali tu masuk hostel, makanan, apa lagi, transport, semua sekali dia ambil. So kira complete lah 4,000 lebih tu. Oh. So tapi yang makanan tu optional. Dalam kita ada meal plan. So kalau dah bayar kat sana, nanti bawa je kad tu pergi mana-mana dari UPM tu, boleh dapat makanan. Dia tolak guna kad tu. Betul. So guna sistem tu lah. Sakinah? And tak, okay, Hidayah nak sama lagi. Okay. hostel, wajib duduk hostel ke tu. Sebenarnya ada option nak duduk ke tak nak. Kalau nak duduk tu kena kumpul merit. So kita orang semua kena fight untuk hostel lah sebenarnya. Kalau duduk luar sebenarnya susah. Vida pun sama kena kumpulkan merit. Okay, Sakinah? Okay, saya start dengan hostel dulu lah. Kita orang wajib duduk hostel. Sebab UiTM ni dekat Sungai Buloh ada dentistry dengan medik sahaja. Tapi bagus lah sebab tak perlu cari rumah sewa. Betul. Lepas tu student tak ada, okay, so sebagian kecil, so tak ada transportation kan. Lagipun kalau macam year 3 dan ke atas dah boleh bawa kereta. Apa lagi? Yuran kita orang sebab kita ada UiTM kan. Subsidi banyak. Satu sem kalau yuran pengajian sahaja 800 something.
Yuran college, saya tak ingat lah. Maybe dalam, tak tahu lah, tapi tak sampai 500 lah bawah. 300 lebih kan? Sampai pun 200 something weh. Saya tak ingat lah. Oh, 200 something. Lepas tu, jap, saya nak check. Korang ada apply beasiswa tak? Ataupun ada tak macam beasiswa yang korang tahu? Nak share? Hidayah? Alai nak start dulu. Sebab saya tak ambil beasiswa. Oh, Hidayah tak ambil? Tak ambil. So for now saya ambil PTPTN. Tapi kalau nak apply beasiswa boleh apply JPA dengan MARA. Tapi PTPTN nanti kalau dapat first class boleh jadi beasiswa kan? Tapi kita orang punya fast train, so tak tahu macam mana first class ke. Yang tu tak tahu macam mana nak claim lagi. Betul juga. So nanti kena fikir balik lah itu macam mana. Sakinah? Saya minta GPA. GPA ni dia punya nama pinjaman boleh ubah. Kiranya awak kena, dia bergantung kepada akhirnya nanti awak bekerja dengan macam mana. Dia punya kontrak adalah habiskan pengajian, habiskan housemanship dengan 5 tahun berkhidmat dengan kerajaan. So kalau awak completekan 3-3 ni, dia akan jadi 100% beasiswa lah. Kalau awak kerja 5 tahun ni under something yang related to government, dia bukan government sepenuhnya, dia macam half government. Awak cuma perlu bayar 70% weh. Sorry. Dia akan sponsor 70%. Terkejut juga bayar 70% banyak juga tu. Tapi kalau macam kerja dengan swasta, saya tak ingat sama ada kena bayar half ataupun kena bayar full. Tapi rasanya full tu kalau macam tak complete lah. Saya tak ingat. Tapi sepatutnya boleh je lah nak dapatkan beasiswa penuh tu sebab asalkan kita nak kerja kerajaan lah, GPA kan. Bida, ada kita nak cakap? Kalau medik, actually banyak je beasiswa yang boleh minta. Macam dah cakap kan, MARA, GPA, PTPN, tak usah beasiswa macam bantuan ni kan. Dan boleh juga apply PITA, tak suruh lah orang lain sebut macam PTAR, bantuan bukan beramai. Lepas tu ataupun korang boleh apply yayasan ikut negeri masing-masing kan. Faham ke, mana ke, boleh juga. Okay, tadi sudah tanya dah soalan clinical year bila korang dah jawab tadi kan, year 3 kan. So macam sikit lah. Okay, HONMO tu apa? Seorang jawab. House mesh macam apa pasal HMO tu, apa pasal MO tu? Ada ke MO? Ke saya main buat soalan? Ada cuba seorang terangkan. Macam yang okey sikit explanation. Wilda dia angguk tu. Wilda tu dia angguk-angguk. Dah tahu rasa. Okay, macam ni lah. Seorang ambil HO, seorang ambil MO. Baik. Okay, housemanship tu dia basically macam practical lah, Macam kapas lain korang 5 tahun belajar. Lepas tu baru HO ke? Nikah belajar dan HO. HO tu 2 tahun. So dalam masa 2 tahun tu korang kena rotate lah macam first dekat bahagian bahagian jantung, dan rotate lah bahagian lain pula pediatrician semua tu sampai habis. Kalau korang dia cakap kalau markah korang okey baru boleh terus ke next bahagian. Tak boleh pilih lah, maksudnya kena nak bahagian apa, bahagian kanak-kanak tak. Okay. Kalau tak silap saya macam dia akan bagi contoh tu houseman kalau generally. Dapat gaji tak? Dapat dia tak bagi gaji, dia panggil macam allowance je. Houseman ni kira macam awak dah dapat title doktor tau. Dan awak dah boleh decide on something. Tapi awak still under supervision. Tapi macam houseman ni kira macam kalau ada satu hierarchy dekat hospital, houseman ni kira paling bawah lah. Macam sebagainya.
Basically Sakinah setelah cerita pasal MO, Sakinah dah jawab sikit-sikit ni saya tahu. MO saya tak tahu sangat, tapi lepas habis housemate awak akan jadi MO lah. Kan? Apa? Kalau awak MO berapa? medical officer. Kan? Dia tak tetap berapa tahun lah maksudnya. Dia dah jadi tetap doktor ke maksudnya? Kalau So usually sekarang ni orang yang habis housemanship tak semestinya dapat MO. Itulah isu hartal. Sekejap, okay ni random tak ada dalam list. Tapi okay. Soalan pasal HO ni, korang pernah dengar tak macam kes kena marah dengan doktor ke, and apa ke nurse ke, and mostly silap diorang macam cerita lah, ada pengalaman tak dengar pasal apa-apalah pasal HO ni? Ada tak nak share? Macam dulu saya ada buat hospital visit tu kan, macam kita orang tengok each department tu kan. So macam cara kita orang buat hospital visit tu, so every PBL akan dibagikan ikut dia lah each department lah. Macam saya dapat ORL, otorinolaryngology, macam tu lah tak ingat, otorinolaryngology. And then each PBL tu dia akan bagi pada a few group. So kita orang kena ikut HO tau. Dia macam, so kita orang macam saya 3 orang kena ikut HO. HO tu dia akan ikut MO. Macam tu. And pada masa yang sama, saya kan ikut HO kan. And adalah 5th year dengan 4th year student juga ikut HO tu. So kita ikut je lah dia. The whole day tu ikut lah dia. Dia pergi mana kita ikut je. So adalah time-time tu macam kita nampak lah macam mana dia kena, macam dia interact dengan MO, dengan patient, dengan nurse. So macam kita tengok tu pun rasa macam takutnya macam tu lah. Sebab selalu macam kena, bukanlah kena marah, maksudnya macam yelah MO kan, dia takkan nak treat patient, dia takkan dia nak cakap baik kan. Mesti dia pun macam nak rushing apa semua kan. So macam kita nervous sikit lah tengok HO kan. Macam dia orang kena marah, kena naik suara sikit macam tu kan. Tapi ada je lah dengar orang pasal HO tu pun ada jugalah bagi nasihat kita orang semacam. Jadi kiranya macam HO ni benda normal lah kalau menangis semua tu. Normal lah. Ramai jugalah orang macam nak berhenti HO sebab kan kena marah, sebab dia macam kena torture. Bukan torture like physically, dia macam emotionally lah. Kena marah, kena maki semua tu kan. Tu macam normal lah dalam housemate ni. Kena kental sikit lah. Dengar cerita klinikal dia pun macam tu kan. Oh ya? Kena marah. Oh tak ya korang nak masuk ni. Gula. Okay. Sekejap, Hidayah kena balik ke tak balik? UPM? Rasanya kena balik ni sebab pergi hospital kan. 22 November. Rida nak balik lah Sabtu ni. Rida paling awal. Ahad ni. Salah. Tertukar. Okay. Untuk setiap universiti, satu batch korang interview. Macam korang tahu tak berapa orang je dalam batch korang tu dah pergi interview. Lepas tu bila dah keluar-keluar tu macam batch korang tu ada berapa orang je yang dapat kosmedik ni, korang tahu tak? Sakinah? Kalau saya tak tahu berapa orang interview. Tapi batch kita orang ada 230 something. 230 paling ramai dah silap saya lah antara kosmedik kat Malaysia. Satu kelas ada berapa? Kelas ke dia tak panggil kelas? Dia panggil macam mana? kuliah. Tak ada kelas. Dia untuk setiap subjek. Setiap macam contoh ada anatomy, kita ada practical yang tengok mikroskop dengan yang tengok cadaver kan. So dua tu pun dah group yang berbeza. So tapi group tu fix lah, cuma berbeza-beza orang. Daripada tu ada banyak grouping lah. Banyak grouping, yes. Banyak sangat grouping. So banyak WhatsApp. Kita orang tak ada kelas, kita orang ada grouping je lah. Macam korang rasa semua sama kot. Semua sama je. Lepas tu batch korang macam batch Hidayah ada berapa interview berapa? Kita orang interview total 500 orang dapat. Tapi yang selected 100. So every year tu mesti under 100 lah dia kata. Vida? Kalau USM?
saya tak sure berapa orang yang terpilih untuk interview tu. Tapi macam sekarang batch kita orang 150 something around that. Tapi tu pun macam campur lah, ada yang Bumi Putra dan ada yang international student campur. Cuma yang saya tahu kalau tak silap lah sebab kita orang ada macam program asasi under USM tau, dekat College Marang Kulim. So untuk student College Marang Kulim, dia ada sediakan kuota untuk yang dapat medik. So kalau tak silap saya dapat 50 orang kot, around that lah, 50-40 macam tu untuk student College Marang Kulim sahaja. Kiranya so, untung lah. Yang lain tu kena fight lah, macam matrik, asasi UiTM semua tu. Tapi tak ingat lah berapa orang fix tu. So sekejap, okay, sepatutnya tak ada soalan dah ni kan, dah habis. Tapi saya nak tanya lah sebenarnya ni kan, korang masuk medik ni pilihan sendiri ke atau macam sebab parent ke? And then kan, dalam family korang ada ke yang dah kerja sebagai seorang doktor? Sebab macam kenapa korang pilih doktor? Macam mungkin akan ada dorongan daripada sebab family korang ada apa, jadi doktor. So sebab apa sebenarnya? Hidayah lah. Sebenarnya saya tak tahu nak jadi apa lepas ni, lepas matrik ni. So randomly apply, letaklah medik kat situ sebab lecturer pun suruh. And then apa yang doktor, sebab selalu curious kot. Curious saya part medik tu. So apply je lah ini. And then dengan pharmacy semua tu, so nasib dapat sini, so ambil medik lah. And then family tak ada sangat sebenarnya. Tapi ada seorang tu uncle, tapi dia sedar jauh lah, sekarang jadi pakar dekat Hospital Mantah tapi dekat Selangor. So dia seorang je lah sebenarnya. Sakinah? Saya masuk medik sebab dipilih oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Sebab kan nak mechanical engineering kan antara dua tu. So bayangkan lepas habis interview UiTM tu, mak saya tanya, Kina okey ke? Saya macam macam tu je. Aku tak tahu aku jawab tadi kan. Memang itu mindset mechanical engineering dah lah, macam Assalamualaikum medik kan. Tapi sejujurnya daripada kecil saya memang bertukar-tukar lah antara cikgu, doktor. Doktor tu macam cerita bodoh-bodoh je, macam nak jadi apa? Doktor agak gempak sikit kan. Tapi Alhamdulillah masa mula mak saya memang tak sokong lah saya medik. Masa kat matrik. Walaupun mak saya sebenarnya doktor. Mak saya kerja kat HDAA. Tapi masa SEM 1 punya result macam okey sekali. Macam dia tak sangka kot saya boleh compete dengan Chinese apa semua kan. Macam tiba-tiba dia pula tanya macam, Kina nak try medik ke? Kina rasa mechanical engineering ni kan. Sebab kita orang mindset kan. Lepas tu bila masuk tu, sekarang lah, kalau sekarang saya rasa saya ambil medik, mungkin bukanlah sebab saya pandai pun, tapi sebab medik ni dia nampak susah daripada luar. Tapi bila you jadi student medik, you akan slowly nampak yang medik ni sebenarnya doable. Boleh kita belajar dan boleh untuk kita dapatlah dia punya maklumat tu. Lebih kepada saya punya macam mungkin Allah pilih saya sebab saya reti nak interact dengan orang kan. Saya pandai dengan orang macam tu. Wilda? Mungkin dapat. Kalau kan daripada kecil saya tak tahu nak jadi apa tau. Memang tak ada tahu nak pilih apa, tahu nak jadi apa. Macam ada je minat subjek tapi tak tahu macam nak ke masuk bahagian tu kan. And then yelah, mungkin sebab tengok kakak macam dia dah doktor semua kan. So macam maybe parents nampak kot dia macam senang. So dia orang macam encourage lah minta medik. So basically parents lah suruh. Faham. Okay, sekejap. Lepas tu kan, ni pun tak ada soalan tau, tapi korang kan dalam bukan, korang tak ada kelas. So macam batch lah, dalam batch korang point kan orang kata 3.5 dah boleh apply dekat universiti. Lepas tu pointer paling rendah yang korang nampak antara batch korang berapa yang macam boleh masuk? Sebab mostly 3.5 dia tulis dekat dalam UP Pocket atau buku. Tapi biasa medik jarang nak ambil 3.5, dia akan ambil lebih sikit kan. Jadi macam paling rendah dia ambil berapa? Kalau korang perasan tak dalam batch korang?
dia ikut dalam macam kelayakan universiti juga. Berbeza-beza universiti, syarat minimum dia berbeza tau. Oh. Macam kalau UiTM, tak silap saya 3.6. Ada batch korang yang 3.6 tu dapat masuk? Yang tu saya tak sure. Tapi dia punya syarat kelayakan dekat universiti dia tulis 3.6 boleh apply. Tapi competition tinggi lah. Faham? Macam Wilda? Saya tak ingat dah berapa kan untuk USM. Tak pernah pula tanya orang. Tak pernah tanya orang berapa. Maka berapa. Tak sure lah. Tak sure. Hidayah pun tak sure juga lah. Mostly orang sama juga dalam 4 flat sampai 3.8. Biasa saya tengok 3.8, 3.7 dalam tu lah. So 3.6 tak ada lah. Maksudnya kalau 3.6 something. Maybe ada tapi saya tak tahu. Sebab kita tak tanya kan. Ramai buat 100 lebih. Tak tahu semua orang punya. Itu saya tak ingat berapa dia punya minimum. So memang tak tahu lah benda tu. Korang kenal kan Amni Sabri? Kenal kan Amni Sabri Yang TikTok tu. TikTok dia daripada microbiology macam Irene tu. Masa dia diploma tapi dia ambil microbiology. Rasa bila degree yang ni viral reaction ayah dia. Dia juga saya. Dia USM. Oh dia USM. Dia dulu diploma macam wow tak sangka dia macam dah lah medik lama kan dia pula ambil diploma. Lepas tu tak dapat kat SEM kan, tak ada kat SEM. Macam power lah dia hebat. Tapi kalau macam UiTM kan, tak sure lah universiti IPM ni macam mana. Tapi UiTM macam ramai je yang diploma. Macam 5 dan ke atas tapi tak sampai 10 yang diploma. Oh, tapi dia ada kat SEM tak? Apa dia? Ada kat SEM ke? Dia orang? Tak boleh kat. Nanti tak ada patient ni macam mana nak rawat. Korang kan masuk doktor ni, korang bercita-cita nak jadi doktor yang macam specialise macam tu ke general je? Hidayah? Kenapa nak jadi specialist? Macam korang dalam apa macam kanak-kanak ke nak general je? Specialist tu memang semua orang nak lah kan sebab boleh study. So specialist nak tapi dalam bidang apa dan cabang apa tak tahu lagi. Oh tak jadi kata otak yang neuro tu tak jadi. Dulu cakap otak, dulu cakap neuro bla bla bla. Tapi sekarang dah belajar CNS. So kita tahulah kan macam mana dia punya dia. So tunggu klinik dulu kot. Habis rotation semua dulu baru kita fikir balik. Yang mana best. Wilda? Tak ada kalau sekarang mungkin macam lebih pada OB obstetric ataupun obstetric gynecology kan. Tak pun macam pediatric ke. Tapi tengoklah nanti macam mana clinical. Tak sure lah. Sakinah? Saya pun tak sure juga. Tapi saya macam minat nak untuk psikiatri lah. Saya minat macam tu. Tapi still open lah untuk nak tanya contoh macam rotation obstetric kan. Kita jadi pakar. So kita tanya pakar tu adakah awak suggest saya untuk sambung specialty ni. Kenapa dia dan kenapa tidak macam tu kan. Kita tanya lah. Okay, last. Apa kata-kata untuk korang kalau siapa yang tengok ni untuk budak-budak yang nak sambung medik? Sakinah start dulu. Okay, saya ambil kata-kata senior saya lah. Dia 5 UPM. Dia kata sebelum saya masuk medik dia kata sebenarnya medik ni bukanlah khas untuk orang yang pandai je. Tapi dia untuk orang yang memang boleh bantu orang lain. So kalau korang rasa korang macam ada teringin, sebenarnya saya takkan suggest lah. Tapi tak apa, ini untuk encourage adik-adik semua ya. Kita kena ada satu intention yang betul-betul kita fikir dalam lah. Dan dalam sama, jangan plan A je. Kalau korang tak dapat medik, korang kena open lah dengan benda-benda lain juga. So, tapi dalam sama jangan putus asa lah. Contoh SPM tak dapat straight A ke,
jangan putus asa kat situ, try kat matrix. Kalau tak dapat for flat, tapi at least kena 3 point something yang tinggi lah kan. Kena try. Lepas tu tanya parents, lepas tu doa lah. Make sure korang tahu kenapa. Dan sebenarnya sampai sekarang pun, all the way dalam medical journey, korang akan sentiasa bertanya kenapa aku ambil medik. Especially bila dah turn out. Kat situ korang kena betul-betul ni okay, reset balik, tengok balik apa intention aku mula-mula. Sebab tu penting. Mula-mula tu nak start dengan apa. Hidayah? For me, macam mana? Dia sebenarnya semua orang boleh buat medik ini. Kan semua kata susah. Sebenarnya it's doable. Macam saya tengah cakap doable. And minat tu lah penting. Macam dia sebenarnya syllabus banyak tapi masa terhad. So kalau give up tengah jalan tu susah sikit lah. So semua orang boleh buat tapi kena semangat. And minat tu yang buat korang tak sama je lah. Best je sebenarnya. Enjoy semua buat. Wilda? Bless. Basically kamu je kot. Saya dah cakap betul. First minat, kena minat. Kalau actually ada berapa orang yang tanya saya kan, macam dia cerita lah kan, parents kan. So bila kita dengar tu kita rasa macam dan kita orang pun ada experience kan belajar dalam medik kan. So betul lah, actually kalau macam korang tahu korang minat lain, korang minat apa-apa je lah course yang korang nak ambil kan, and then parents suruh ni kan, serius cakap, just go with what you want. Just teruskan apa yang korang nak sebenarnya. Sebab nanti At the end of the day, you yang hadap. korang yang hadap. And then nanti kan macam if korang sedar yang this is not for you, korang akan macam feel with like regret. And then nanti macam hatred with parents ke, kan? Jadi blame macam kalau korang rasa tak ada gua bio, medik sebenarnya, tak boleh. Memang aku bukan jiwa bio sebenarnya. Just teruskan lah apa yang korang nak actually sebenarnya bagi saya lah. And then betul lah saya nak cakap kena sentiasa minat tak, sentiasa minat dan niat tu kena betul lah. Niat tu jangan macam aku nak kaya, aku nak banyak, aku nak senang. Kalau boleh bunyikan niat tu, sucikan niat anda. Macam aku nak job tu ni sebab aku nak tolong orang, aku nak macam beraktifkan negara contohnya lah kan. Ikutlah apa pun, tapi kena sentiasa lah betulkan niat tu. Sucikan niat anda semua. Kerana Allah SWT. Betul. Dia tak apa, masukkan sikit. Okay. So tu je lah untuk video untuk hari ni. So siapa-siapa bakal pelajar matrikulasi ni, senior-senior korang, terutama KMPH, nampak muka-muka yang bakal bergelar doktor ni, doa-doakan. Okay. Jadi itu je. Thank you semua yang tengok. Okay. Bye. Assalamualaikum. Bye. Hi.